Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Ini dua kalimat yang saya perkenalkan hari ini pada tuan-tuan. Ini ejaan dia, tuan-tuan boleh screenshot sekarang. Hal maknanya adakah? Ni haraf tanya tau. Kemudian na'am. Na'am maknanya ya. Adakah awak pergi? Ya, saya pergi. Katalah saya ambil satu contoh. Hal anta dhahabta? Jawapannya na'am ana dhahabtu. Kat sini na'am ni maknanya ya. So hari ni jawapan tuan-tuan semua positif saja tuan-tuan. Dan kita takkan lagi, kita masih lagi gunakan 4 ayat ataupun 4 kalimat, bukan 4 ayat. 4 kalimat yang telah kita jadikan sebagai modal untuk pembelajaran kita. So ini adalah 4 kalimat yang telah pun tuan-tuan ambil sebelum ni. Nanti saya betulkan dia punya dia punya zooming tu okey. Ni kalimat yang telah pun tuan-tuan ambil. Kalau boleh tuan-tuan tuan-tuan rajin-rajin buat di tasrif ni. Dhahaba yadhhabu idhab. Dhahaba fi'il madhi, yadhhabu fi'il mudhari', idhab fi'il amar. Nanti kalau tuan-tuan jumpa kalimat lain pun pattern dia tak jauh beza. Dhahaba yadhhabu idhab. Kataba yaktubu uktub. Kharaja yakhruju ukhruj. Akala yakulu kul. Katalah kita nak ambil kalimat lain. Jalasa yajlisu ijlis. Duduk. Jalasa yajlisu ijlis. Qara'a yaqra'u iqra'. Ataupun khalaqa yakhluqu ukhluq. Dia punya pattern dia sama je. Sebab tu saya nak tuan-tuan mahirkan lidah tuan-tuan. Sebab tu saya kata latihan ni ialah latihan lembut lidah. Dhahaba yadhhabu idhab, kataba yaktubu uktub, kharaja yakhruju ukhruj, akala yakulu kul. Ni semua kalimat ni tuan-tuan mesti tahu tau. Masa sebut dhahaba tu tuan-tuan dah tahu ni fi'il madhi. Yadhhabu fi'il mudhari', idhab fi'il amar. Kataba yaktubu uktub. Jangan hafal macam tu je, saya tak nak. Kita bukan sistem hafalan, tapi sistem kefahaman. Jadi masa tuan-tuan sebut dhahaba yadhhabu idhab tu tuan-tuan dah tahu dah. Dhahaba tu fi'il madhi, yadhhabu fi'il mudhari', idhab fi'il amar. Tuan-tuan So hari ni latihan kita mudah je. Yang mana latihan kita pakai fi'il madhi dulu tuan-tuan. Kita masih gunakan bermodalkan 4 kalimat ni. Bermodalkan 4 kalimat. Jadi saya akan gunakan hal dan na'am tu. So jawapan tuan-tuan semua na'am lah. Nanti saya besarkan semula. Jawapan tuan-tuan semua na'am lah. So kalau saya tanya hal anta dhahabta. Nampak ni? Hal anta, ni anta kan? Hal anta dhahabta. Dhahabta, nampak? Ujung dia ta kan? Nanti saya besarkan tuan-tuan mudahkan tuan-tuan nampak sikit Kalau saya tanya hal anta dhahabta, jawapannya na'am ana dhahabtu. Betul tak? Ana dhahabtu. Na'am ana dhahabtu. Kalau saya tanya kalimat yang kedua kataba, hal anta katabta, jawapannya na'am ana katabtu. Tu nampak ni ujung dia tu. Kalau saya tanya hal anta kharajta, jawapannya na'am ana kharajtu. Ya, aku keluar. Kalau hal anta akalta, adakah engkau telah makan, jawapannya ya ustaz, aku dah makan. Na'am ana akaltu. Katalah tuan-tuan ni perempuan, itu lelaki tak lah. Kalau perempuan anti lah kan? Anti. Hal anti hal anti dhahabti, jawapannya sama ustaz, na'am ana dhahabtu. Ana lah, aku kan. Na'am ana dhahabtu. Kalau untuk ganti nama diri kedua lelaki perempuan tak dengan ti tau. Tapi kalau untuk aku ganti nama diri pertama sama. Kalau tuan-tuan lelaki ke perempuan ke tetap jawab ana akaltu, ana dhahabtu, ana kharajtu, ana akaltu, semua sama. Ana katabtu, semua sama. Kalau ana. Okey, kalau tuan-tuan perempuan kita ambil 4 kalimat. Hal anti dhahabti, jawapannya na'am ana dhahabtu. Hal anti katabti, na'am ana katabtu. Hal anti kharajti, na'am ana kharajtu. Hal anti akalti, na'am ana akaltu. Macam tu tuan. Faham tuan-tuan So hari ni saya nak tanya dan saya nak tuan-tuan jawab. Saya nak tanya dan tuan-tuan jawab. So saya akan tanya 2 kalilah. Sekali untuk lelaki dan sekali untuk perempuan. Tapi tuan-tuan kena jawab semua sama. Tuan-tuan semua jawab mesti kena sama. Nanti saya ambil. Saya rasa tak perlu tulisan Arab untuk zahabah ni kan. Ini untuk huwa. Okey, kita ambil. Saya tanya, tuan-tuan jawab. Tak ada, saya percaya tuan-tuan dah tahu makna dia. Kalau saya tanya hal anta dhahabta, tuan-tuan dah tahu dhahabah tu maknanya pergi. Okey, saya nak tuan-tuan jawab. Tahu Okey, mula-mula saya nak tanya lelaki. Jadi lelaki jawab.
Kemudian soalan untuk perempuan pula, saya nak perempuan pula jawab. Saya nak dengar suara lelaki dan suara perempuan. Tapi saya yang bertanya ni kena buat 2 kali soalan lah. Saya bercakap dengan seorang lelaki, kemudian saya bercakap dengan seorang perempuan. Okey, ni lelaki dulu tuan-tuan. Saya akan ambil 4 kalimat tu. Pergi, tulis, keluar dan makan. Okey, dengan soalan. Ni abang-abang. Abang jawab soalan-soalan saya tahu. Okey. Abang, hal anta zahabta? Hal anta katabta? Hal anta kharajta? Hal anta akalta? Macam tu. Okay, orang perempuan pula jawab. Orang perempuan pula nanti jawab tau. Na'am ustaz, na'am ana zahabtu, na'am ana katabtu, na'am ana kharajtu. Ni orang perempuan pula punya soalan. Tuan-tuan kena jawab tau. Perempuan bukan tuan-tuan, perempuan. Okey, puan, hal anti zahabti? Soalan kedua, hal anti katabti? Soalan ketiga, hal anti kharajti? Soalan keempat, hal anti akalti? Saya nak tuan-tuan jawab semua na'am saja. Kalau belum makan pun, kita tengah puasa kan, belum makan pun jawab na'am juga. Semua jawab na'am ustaz, ana zahabtu, na'am ana katabtu, na'am ana kharajtu, na'am ana akaltu. Saya nak dengar tuan-tuan jawab. Kalau tang na'am tu pakai ana lah, kat sini lah. Kalau masa saya bertanya tadi, sebab tu saya kadang-kadang pakai ta, kadang-kadang pakai ti, bergantung kepada siapa yang saya nak tanya. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh faham. Dan saya nak dengar tuan-tuan jawab, dan saya seronok sangat dengar tuan-tuan bertutur dalam bahasa Arab, berpandukan soalan-soalan yang saya tanya sebelum ni. So tuan-tuan, hal dengan na'am ni memang sering kita gunakan dalam perbualan. So kita ambil ayat kita hari ni. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada beberapa kali kita pernah bahaskan ayat ni. So tak apa tuan-tuan, sekarang ni kita dalam proses belajar bercakap kan. Tapi kita macam mana pun yang ini kita langsung tak boleh tinggal. Kita kena selalu juga buat benda lah ni. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Semua tahu makna dia. Bacalah olehmu, bacalah oleh engkau wahai Muhammad, Bismi rabbika, bi dengan ismi nama rabbika Tuhan engkau, alladhi yang khalaqa, dia telah menciptakan. So iqra ni ialah kalimat fi'il amar, betul tak? So macam ni fi'il madhi dia. Fi'il madhi dia tuan-tuan tak tahu lagi tau. Ni saya sebut pada tuan-tuan supaya tuan-tuan biasakan. Qara'a ni kalau tuan-tuan nak tasrifkan dia, qara'a yaqra'u iqra'. Qara'a yaqra'u iqra'. Tuan-tuan selalu jumpa dhahaba yadhhabu idhhab kan. Ni kalau qara'a ni pattern ni sama tuan-tuan. Qara'a yaqra'u iqra'. Ni lah fi'il, ni lah fi'il amar. Ganti nama diri dekat dalam ni engkau ataupun mu, dia rujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada atau tidak maf'ulun bih? Jawapannya tak ada. Okey, ini dia mabni dalam pelajaran peringkat yang ketiga. Kemudian B ialah kalimat haraf, iaitu haraf jar. Ismi ialah kalimat, makna ismi ialah nama. Ismi tu maknanya nama. Ini ialah kalimat isim, dia ialah isim biasa. Isim biasa dia mu'rab, so dia mu'rab majrur. Tanda majrur dia kasrah, penyebab majrur dia ialah selepas haraf jar. Rabbika, Rabbika ismi ni dia merupakan apa kita panggil mudhaf, dua isim berpasangan dengan Rabbi ni, ismi Rabbi. Dia dua isim berpasangan, dia pasangan mudhaf dan mudhafun ilaih. So Rabbi merupakan kalimat isim, maknanya Tuhan, dia ialah kalimat isim, dia isim biasa, dia berpangkat majrur. Tanda majrur di kasrah, penyebab majrur apa? Penyebab majrur dia mudhafun ilaih kepada kalimat ismi. Rabbika ni sekali lagi dua isim berpasangan, dia juga pasangan mudhafun ilaih. Dia ialah mudhaf ilaih. Ka ialah merupakan kalimat isim, dia isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir. Dia dhamir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi khalaqa, alladhi merupakan kalimat isim, dia ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, isim mausul. Dia yang ataupun orang yang atau seseorang yang dirujuk kepada Rabbika ni, dirujuk kepada Rabbi ni. Dia ialah isim mausul, dia mewakili Rabbi. Dia ialah kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi. So pelajaran peringkat ketiga dia mabni, tak payah bahaskan soal baris. Kemudian khalaqa, ni satu lagi kalimat fi'il. Kita kalau jumpa fi'il sekarang kita seronok lah, sebab fi'il ni menjadi perbahasan kita pada peringkat pelajar perbualan. Isim dia tidak berubah tuan-tuan. Yang berubah ialah kalimat fi'il, bergantung atas kepada siapa pelaku ni kan. So khalaqa yakhluqu ukhluq, khalaqa yakhluqu ukhluq, tu dia punya tasrif. So inilah kalimat fi'il, dia ialah fi'il madhi, ganti nama diri dalam ni ialah ia rujuk kepada Allah. Alladhi, dia rujuk pada alladhi rujuk pada Rabbika ni, Rabbi ni.
So ada tak maf'ulun bih ni kalimat terakhir dalam ayat ni kan. So dia tak ada maf'ulun bih dia. So kalau pelajaran peringkat 3, khalaqa ini merupakan kalimat fi'il madhi. So kalimat fi'il madhi dia mabni. So tak payah kita bahaskan soal baris ya. So tuan-tuan tolong jawab soalan saya nanti hantar ke 0108173131. Saya nak dengar voicemail tuan-tuan jawab soalan saya. Tuan-tuan jawab saja. Kalau tuan-tuan nak ulang balik soalan tu lagilah bagus Tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan jawab soalan saya tu dah membadai dah Entah itu kan. Tuan-tuan dah memadai dah. Saya nak dengar sangat tuan-tuan jawab tadi saya tanya hal, tuan-tuan kena jawab na'am Saya tanya tadi apa? Ni anta, ni kalau anti Ni anta, ni anti. Contoh dia tadi apa? Hal anta dhahabta, tuan-tuan kena jawab na'am ana dhahabtu. Hal anti dhahabti, na'am ana dhahabtu. Keempat-empat soalan tu tuan-tuan jawab. So hantar ke nombor tadilah 0108173131. Terima kasih atas perhatian. Saya nak dengar voicemail tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.